Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, saya Cikgu Rosnawati binti Haji Rasli yang akan memberikan sedikit taklimat ataupun penerangan tentang subjek pertanian 3729. Okey, sebelum saya mulakan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 4 kerana awak telah pun melangkah ke satu fasa lagi dalam pembelajaran awak. Jadi saya harap awak dapat membuat pilihan yang tepat kerana pilihan awak untuk tingkatan 4 ni lah yang akan menjadi awak punya pintu masuk ataupun laluan utama untuk masa depan awak. Pastikan awak buat pilihan yang betul. Pastikan apa awak punya matlamat hidup, apa cita-cita awak, dan pastikan elektif yang awak pilih adalah selaras dengan cita-cita awak. Jangan nanti awak nak jadi doktor tapi awak ambil kelas akaun. Dia jadi tak kena lah kan. Bukan saya nak salahkan mana-mana, tak. Cuma saya nak awak jelas tentang ke mana awak nak pergi dan apa pilihan awak untuk tahun ni. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan taklimat pertanian kita. Okey, terlebih dahulu saya ingin menerangkan objektif taklimat saya pada hari ini adalah yang pertama, awak akan dapat info tentang subjek pertanian. Kemudian dapat menimbulkan pemikiran yang positif kepada awak semua tentang ruang lingkup subjek pertanian sebenarnya. Okey, jangan lagi terkongkong dengan pesimistik yang menyatakan pertanian ni adalah satu subjek yang kotor, yang akan sentiasa bergelumang dengan tanah. Memang ada, tapi tak sepanjang masa. Jadi saya nak awak jelas. Dan yang ketiga, supaya awak tahu apa yang menarik tentang mata pelajaran ni. Yang awak boleh, apa ilmu-ilmu tentang kehidupan yang awak boleh belajar dalam subjek ni. Dan of course awak boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian awak. Kemudian awak dapat mempelajari ataupun mengenali mata pelajaran ini dengan lebih mendalam. Okey, dan yang kelima, supaya awak dapat memahami dan mempelajari isi kandungan pertanian ni. Apa yang awak belajar, apa yang awak akan belajar, macam mana dia punya skop peperiksaan, semua saya akan jelaskan insya-Allah. Okey, next. Okey, sebagaimana saya tak bagi tahu, awak akan tahu apa itu subjek pertanian dan saya nak awak jelas siapa yang akan ataupun siapa yang boleh memilih subjek pertanian ni. Okey, kita pergi kepada aspek yang pertama, iaitu isi kandungan. Okey. Untuk pengetahuan awak, subjek pertanian dikategorikan sebagai mata pelajaran MPEI ataupun ayat penuhnya adalah mata pelajaran elektif ikhtisas dalam KSSM. Okey, bermakna dia bukan sains tulen. Okey. Jadi tetapi nanti untuk dia punya isi pelajaran akan ada menyentuh sedikit sebanyak tentang sains. Okey. Kemudian mata pelajaran ini bermula pada tahun 2017. Sebelum ni ada subjek sains pertanian tingkatan 4 dan 5, tetapi dia telah ditukar dan diimproviskan dan ditambah baik. Okey, pada tahun 2017. Jadi inilah yang bakal awak pelajaran nanti insya-Allah. Okey, ini merupakan buku teks pertanian. Ini tingkatan 4 dan yang ini adalah tingkatan 5. Okey. Okey, dalam untuk pengetahuan awak semua, dalam pertanian, dalam subjek pertanian ni, awak tak belajar banyak bab tau. Okey, dalam pertanian cuma awak akan belajar 2 bab di tingkatan 4 dan 2 bab lagi di tingkatan 5. Di tingkatan 4, awak akan belajar tentang sains tanah dan pengeluaran poultry. Okey, di tingkatan 5, awak akan belajar sains tumbuhan. Ini saya cakap tadi, dia ada kaitan dengan sains ataupun biologi. Kemudian awak akan belajar tentang pengeluaran tanaman. Jadi bila menyebut tentang pengeluaran, of course, dia akan melibatkan pengiraan. So, jangan anggap
Ataupun jangan fikir subjek pertanian ni awak hanya akan cangkul tanah, akan tanam pokok sahaja. Tidak. Awak tetap akan belajar sedikit tentang sains, awak akan belajar juga tentang pengiraan. Dan tajuk pengiraan adalah tajuk yang penting dalam pertanian. Sebab dalam peperiksaan SPM sendiri, dalam kertas 2, memang ada soalan pengiraan. Jadi awak kena mahir ataupun awak kena tahu asas pengiraan. Okey, apa yang awak akan jalankan dalam subjek ini adalah yang pertama, awak akan menguji tanah di kawasan sekitar awak. Jadi awak akan kenal tanah di sekitar awak ni tanah jenis macam mana. Okey, kemudian awak akan menguji pH tanah. Bila menguji pH tanah, kenapa kita perlu uji pH tanah? pH tanah ni perlu diuji untuk awak menentu pastikan apakah tanaman yang sesuai untuk awak tanam di sesuatu tempat. Okey, kemudian awak belajar untuk bagaimana untuk membuat baja organik. Bukan membeli, membuat daripada sayur-sayuran, daripada sisa-sisa makanan, awak belajar macam mana awak akan buat baja organik. Kemudian awak akan belajar tentang penternakan ayam dan juga puyuh. Okey, jadi awak tahu macam mana penternakan ayam, macam mana penternakan puyuh. Jadi awak tahu ayam yang awak makan, puyuh yang awak beli dekat pasar-pasar tu, macam mana dia dihasilkan, macam mana proses pembesaran dia. Kalau awak masuk pertanian, awak sendiri yang akan belajar tentang aspek-aspek tersebut dan macam mana awak nak tentukan ayam awak tu ataupun puyuh awak tu adalah puyuh yang sihat, yang besar, yang banyak daging untuk awak mudah dipasarkan. Okey, kemudian awak juga belajar tentang mereka bentuk model anatomi dan fisiologi tumbuhan. Ini berkenaan dengan tumbuhan pokok. Kemudian awak akan didedahkan untuk menanam sayuran menggunakan kaedah hidroponik ataupun aeroponik ataupun fertigasi ataupun kaedah batas seperti biasa ataupun kombinasi mana-mana dalam topik-topik ni. Jadi ini yang kita kata petani moden. Okey. Sekarang ni orang cakap duduk flat tak boleh tanam. No. Sekarang ni yang membuatkan awak tak nak menanam sebab awak tak nak tanam. Itu saja. Tapi kalau awak nak tanam, walau di mana awak berada, rumah awak jenis macam mana pun, di mana kediaman awak boleh menanam. Sebab penanaman ada pelbagai jenis sekarang. Bukan hanya kena ada tanah. No. Tanpa tanah awak masih lagi boleh membuat penanaman. Awak dah belajar tentang aquaponik. Aquaponik adalah kombinasi antara kaedah penanaman hidroponik dan juga penternakan ikan ataupun akuatik. Jadi awak combinekan jadi aquaponik. Awak dah belajar. Di tingkatan 4, kita akan pergi more detail pada hidroponik, aeroponik, fertigasi, kaedah batas. Apa tu cikgu? Join me dan awak akan tahu. Okey. Untuk mata pelajaran pertanian, PBD akan dilaksanakan sepanjang masa. Okey. Pelajar akan sentiasa ditaksir semasa PDPC dan diberikan nilai tahap 1 hingga tahap 6. Setakat mana awak boleh menguasai sesuatu topik itu nanti. Okey. Ini adalah untuk mata pelajaran pertanian. Kita ada 2 kertas soalan, iaitu kertas 1, kertas bertulis. Ini awak akan hadapi sewaktu awak menduduki peperiksaan SPM lah. Kemudian kertas 2 adalah kerja khusus. Jadi saya harap sangat pelajar-pelajar yang akan memilih elektif pertanian adalah pelajar-pelajar yang komited terhadap PDPC, terhadap kehadiran awak. Sebab jika awak tak hadir kelas saya, nanti awak akan ketinggalan kerja khusus yang saya akan jalankan sepanjang masa. Okey, kerja khusus melibatkan 2 aspek pula. Yang pertama penulisan dan yang kedua adalah kerja amali di mana awak akan diminta untuk menjalankan projek-projek amali. Jadi sangat tidak sesuai bagi mereka yang tidak boleh
committed terhadap kehadiran ke sekolah. Okay, next. Wajaran markah SPM. Untuk kertas 1, markah adalah 70%. Walaupun kertas awak, kalau satu paper tu 100%, tapi kita cuma akan ambil 70% sahaja daripada markah peperiksaan bertulis. Contoh, jika awak sit SPM dan awak dapat skor 100% kertas pertanian. Jadi markah awak daripada kertas bertulis hanyalah 70% sahaja walaupun awak dapat 100 markah. Jadi 70% untuk kertas bertulis, selebihnya dari mana? Selebihnya dari kertas 2. Kertas 2 datang dari mana? Kertas 2 datang daripada kerja khusus dan amali yang awak buat tadilah. Yang saya kata sepanjang tahun, tingkatan 4 dan tingkatan 5, awak ada kerja khusus, awak ada dokumentasi yang awak perlu selesaikan, dan dari situ awak akan dapat 30%. Jadi tak susah. Jika awak buat kerja khusus, awak selesaikan dokumentasi, mudah untuk awak 30%. Okey? Jadi awak dah bawa dah 30% ke SPM awak. Jadi cuma awak perlu tentukan grade awak melalui kertas 1 yang awak akan duduki masa SPM saja. Okay, next. Ini adalah format kertas 1 peperiksaan SPM selama 2 jam 30 minit. 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A awak akan ada 20 soalan yang mewakili 50 markah. Dan bahagian B ada 4 soalan saja yang akan mewakili 50 markah. Dan ingat lagi apa saya cakap tadi. Dalam pertanian ada pengiraan. Dan dalam soalan bahagian B inilah soalan pengiraan akan muncul. Okey, sama ada 1 soalan atau 2 soalan. Jadi, nak tak nak awak kena mahir juga aspek pengiraan untuk awak skor 50 markah dalam kertas 1 SPM Pertanian. Okey, bentuk soalan adalah bentuk isi tempat kosong ataupun subjektif. Tiada soalan objektif, okey? Walaupun bahagian A tak ada nak sediakan peluru, nak tembak-tembak, tak ada. Awak memang kena prepare untuk jawab subjek ni. Okey, next kita tengok kertas 2. Okey, kertas 2 awak jalankan selama 2 tahun, iaitu fasa 1 masa awak tingkatan 4, dijalankan selama 2 bulan. Dalam masa 2 bulan itulah awak kena siapkan dokumentasi, awak kena siapkan awak punya projek. Tak kisahlah projek itu sama ada penternakan puyuh ke, ternak ayam ke, ataupun buat sangkar saja. Okey. Kemudian untuk fasa 2 awak akan buat masa awak tingkatan 5 selama 3 bulan. Okey, ada tajuk-tajuk yang awak akan kena selesaikan. Okey. Jadi tengok dekat sini, apa yang awak perlu buat? Kerja amali, kemudian pelaporan. Itu yang saya cakap sebagai dokumentasi. Jadi awak kena dua-dua ni kena jalan seiring. Awak tak boleh kata, cikgu saya buat pelaporan je lah, kerja amali tak payah buat. No. Ataupun cikgu saya buat amali je lah, dokumentasi saya tak nak buat. No. You have to completekan dua-dua aspek ni dalam kertas 2 untuk awak skor 30% dalam SPM awak. Tak susah tetapi bukan mudah. Hanya mereka yang committed saja akan dapat skor 30%. InsyaAllah. Saya tahu awak semua boleh. Okey, ini adalah sedikit foto-foto yang saya share daripada rakan-rakan guru yang lain. Ini adalah anak-anak murid. Ini apa ni? Ini bukan burung hantu. Ini burung puyuh. Okey, ini layak awak kan? Projek awak insyaAllah. Jika ada, kita tengok apa yang LPM arahkan untuk setiap pelajar buat. Okey, ini projek pelajar-pelajar ni menjual puyuh. Hasil daripada ternakan dia. Hasil daripada projek yang dijalankan. Okey, ini pula adalah pelajar-pelajar ni membuat piping untuk projek vertigasi. Ini tingkatan 5. Projek penanaman secara vertigasi. Iaitu penanaman tanpa menggunakan tanah. Okey, ini pun vertigasi. Okey, nampak dia buat kat sini. Okey, ini pula adalah kaedah hidroponik. Ini lagi senang. Okey, ini mudah saja.
kaedah dia. Kalau awak nak buat memang awak boleh buat. Dalam rumah pun boleh buat. Ini pelajar-pelajar ni membuat baja organik. Tengok dia menggunakan sayur-sayuran, sisa-sisa makanan, sisa-sisa dapur yang digunakan, yang diperam untuk dijadikan baja organik. Jadi tanaman yang awak hasilkan tu tak adalah berbahaya, tak mengandungi ataupun tidak kena dengan bahan-bahan kimia. Okey, peluang kerjaya. Jika awak ambil subjek pertanian, apa yang awak apa masa depan, apa yang awak akan buat next selepas SPM? Okey, pengalaman awak belajar pertanian, of course awak boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian awak. Contoh awak nak ternak puyuh kat rumah ke, awak nak buat penanaman secara aquaponik, hidroponik dekat rumah, awak boleh buat insyaAllah dengan ilmu yang awak ada. Kemudian next awak boleh ataupun berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih baik yang menawarkan kursus ataupun program berkenaan dengan pertanian, seperti di institusi-institusi yang ada menawarkan pengkhususan seperti UPM, Universiti Putra Malaysia, UiTM, Politeknik, Institut Pertanian dan macam-macam lagi. Ataupun kalau awak rasa awak dah tak mau lagi menyambung pelajaran, awak boleh teruskan. Awak buat perniagaan awak. Pertanian adalah perniagaan. Awak kena pegang ayat tu jika awak nak menjadi petani moden. Okey, bukan petani zaman dahulu yang kena pegang cangkul, yang kena cangkul tanah untuk buat pertanian. No. Banyak kaedah pertanian yang awak boleh buat zaman sekarang. Balik-balik saya cakap, pokok pangkalnya awak nak dengan tak nak saja. Kepentingan dalam kehidupan untuk subjek ni, pelajar boleh mengaplikasikan pengalaman belajar dalam kehidupan seharian. Okey, contohnya buat baja organik. Awak ada tanam pokok kat rumah, awak tak nak guna baja kimia, awak boleh buat baja organik sendiri, awak boleh guna. Kemudian awak belajar tentang tanam puyuh pula, menternak puyuh, menternak ayam dengan cara yang betul supaya peternakan awak menjadi lebih efisien, lebih produktif. Kemudian awak belajar untuk membuat racun organik. Kemudian awak belajar juga tentang macam mana saya cakap tadi, menanam kaedah moden secara fertigasi, hidroponik ataupun aeroponik. Okey, siapa pelajar pertanian? Okey, dengan Cikgu Rosna senang saja. Saya tak kisah awak punya background macam mana, awak pandai, awak kurang pandai. Sebenarnya dalam hidup kita ni tak ada pun istilah kurang pandai ataupun saya tak pandai cikgu, no, tak ada. Yang membezakan awak adalah awak rajin ke tak rajin, itu saja. Okey, jadi ciri-ciri dia, pelajar-pelajar yang senang untuk pelajar-pelajar pertanian, yang pertama, awak kena mendengar kata. Sebab kalau awak tak dengar kata, saya tak ikut apa yang saya cakap, memang 30% awak akan hilang. 30% dari mana? Daripada kerja amali. Kemudian awak sanggup diajar, sanggup share, sanggup berkongsi, diajar dan mengajar kawan-kawan. So kita buat kerja secara berkumpulan, bukan individu. Kalau awak jenis lone ranger, buat kerja seorang-seorang, rasanya kurang sesuai. Sebab kerja-kerja pertanian banyak yang dibuat secara berkumpulan. Kemudian, awak sanggup buat kerja amali, pegang puyuh, pegang tukul, pegang cangkul, buat kerja-kerja yang agak orang cakap agak kasar sikit. Jadi pastikan awak cerminkan diri awak fikirkan kalau awak sanggup buat kerja amali, terutamanya yang perempuan. Saya tak halang pelajar perempuan masuk kelas saya. Sebab form 5, 2021, majoriti adalah perempuan. Tapi pastikan awak adalah anak gadis yang boleh buat kerja yang agak kasar. Okey? Kemudian rajin dan aktif. Sebab pertanian dia memerlukan pergerakan. Pertanian awak perlu buat tu, awak perlu buat ni. Jadi dia perlu pelajar-pelajar yang rajin dan aktif.
Kalau awak memenuhi ciri-ciri di atas, you are welcome to my class. So, we will be a happy big family. So, last daripada saya, fikirkan secara rasional, bincang dengan mak parent awak, apa hala tuju awak, bincang baik-baik. Kemudian Google ada kan, cuba Google apa-apa info yang berkaitan. Kemudian ukur baju di badan sendiri. Jangan jangan ikut kawan awak tak ikut awak sepanjang masa. Awak kena fikirkan masa depan awak. Awak punya masa depan, apa yang awak nak buat, apa yang boleh menjamin kehidupan awak. Itulah kunci untuk awak memilih mata pelajaran elektif di tingkatan 4. Saya rasa itu saja daripada saya untuk penerangan subjek pertanian. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang tersilap itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Kita jumpa nanti.